السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، واحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Artinya, insyaAllah sama-sama kita buka Quran, tengok ayat yang ke-40 daripada surah Yasin, yaitu Allah Subhanahu wa taala firman, wa ma ta'tihim min ayatin, dan tidak datang kepada mereka itu dari ayat-ayat Allah, atau tidak datang kepada mereka itu satu ayat dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, melainkan adalah mereka berpaling daripadanya. Di sini Allah Ta'ala sifatkan perangai orang musyrikin, orang yang degil, setelah banyak dalil-dalil dan bukti yang menunjuk di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bukti-bukti yang menunjuk bahawa hendaklah mereka sembah Allah Ta'ala sahaja dan memohon segala hajat mereka kepada Allah Ta'ala sahaja, dan diseru mereka kepada al-Islam, kepada agama Allah, mu'ridin, mereka itu berpaling. I'rad, maka arti i'rad tadi itu berpaling. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa man a'rada an dzikri, dan siapa berpaling daripada ingat kepada aku dan ingat kepada perintah aku, taat kepada aku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang celaka. Wa nahsyuruhu, dan Tuhan akan himpunkannya di pada mahsyar sikit lagi, yaumal qiyamah a'ma. Tuhan sebut iaitu wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta dia akan dibangkit akhirat. Qala
Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia kata, Tuhanku, sebab gapakah engkau hipunkan kami pada hari ni dalam keadaan buta, dulu kami celak. Jadi Tuhan sebut orang yang berpaling daripada jalan Tuhan lah ketika mereka duduk di dunia, balasan dianya iaitu orang tu akan dapat atau akan kena balasan yang teruk. Pertamanya buta akhirat esok. Sebab tu Tuhan sebut, "Man adzallamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Siapakah lebih zalim daripada orang yang berpaling? "Man adzallamu mimman dzukkira bi ayati rabbih." Siapakah yang sangat atau yang lebih zalim ketika dia diberi tazkirah, dia diberi peringatan supaya dia ingat kepada Allah, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling, tak peduli. Inna minal mujrimina muntaqimun, dan kami akan balah di atas mereka. Itu orang hak i'rad. Orang hak i'rad iaitu orang hak berpaling daripada hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, tak percaya kepada Allah. Dan sifat-sifat orang dulu yang Tuhan sebut dan orang kafir ni sama sahaja. Iaitu sampai lah ni pun sama. Waktu baik hak sebutnya, wa ma ta'tihim min ayah, dan tidak datang kepada mereka satu ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka itu, illa kanu min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Mereka tak peduli situ. Nah, sebab apa boleh jadi gitu? Sebabnya iaitu kerana hidayah ni hak Tuhan. Laisa alaika hudahum, Tuhan kata, tidak ada di atas engkau wahai Nabi hudahum, boleh tunjuk kepada mereka, hidayah kepada mereka. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Tuhan lah akan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbab, sesungguhnya engkau tak akan boleh tunjuk hidayah kepada orang yang kau kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha, tetapi Tuhan lah yang akan balah kepada orang yang Tuhan yang akan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Kita sebagai orang Islam ni kena beringat, orang yang tak akan dapat hidayah pertama orang fasik. Allah Subhanahu wa taala sebut, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan tidak tunjuk kepada orang fasik. Orang apabila dia melakukan dosa banyak dan dia melakukan dosa besar, dia kau jauh pada Tuhan. Ya kau jauh, ya kau sesat, ya kau jauh. Cuba kita buat, cubalah, atau tak usah cubalah, makna orang buat maksiat. Bila dia buat maksiat ni tak semestinya kena nanti buat berzina. Tak semestinya dia saat itu minum arak. Mula-mulanya dia i'rab saja. Tuhan sebut i'rab, iaitu dia tak peduli saja. Bila tak peduli, maka pada ketika itu Tuhan tidak peduli kepada dia. Dan Tuhan tak tunjuk pada dia. Sebab tu kita sebagai orang Islam kena peduli pada agama. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan kau sini farghab. Hendaklah kita ada raghbah, ada suka nak tahu, ada suka kita nak dengar, ada suka kita nak ambil perhatian, ambil tazkirah, ambil i'tibar, fa'tabiru ya ulil albab. Sebab tu pitu kepada agama Tuhan sebut ke, wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tidak ingat kepada demikian melainkan orang yang mempunyai akal fikiran, dan orang sana itu dia nak kepada benda tu. Kena ada ragbah, kena ada cita-cita kepada benda tu. Kalau tak ada langsung dinamakan i'rab. Tak semestinya mula-mula dia i'rab saja, iaitu dia berpaling. Bila berpaling, dia pergi buat maksiat. Dia tak peduli pada agama, tiba-tiba dia pergi buat maksiat. Bila maksiat, dia kau buat, dia kau jauh. Dia buat, kau jauh. Kau buat, kau jauh. Lama-lama dia kata, semaya buat apa, puasa buat apa, mengaji buat apa, dia sapa gelak gelita.
maka pada ketika tu ia tak ada dah. Nah, pasti wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan orang Tuhan tak tunjuk juga. Tuhan sebut wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Tuhan tidak memberi hidayah kepada orang zalim. Orang zalim pun Tuhan tak beri hidayah juga kepada dia. Orang yang melakukan dosa. Banyak-banyak. Sebab tu caranya untuk dia nak dapat hidayah, pertama dia kena insaf, ada sedar. Sedar saat ni makna dia berpaling. Nak kepada kebaikan. Bila dia nak situ, maka Tuhan mula buka. Sebab Tuhan duk tunggu dia, nak nanti tengok dia saat ni tu nak berpaling atau tidak. Dah dia nak peduli atau tidak. Dia duk situ ya. Sebab tu Tuhan sebut wa ma ta'ti min ayatin min ayati rabbihim. Orang ni saya nak cerita bahawa manusia ni bila Tuhan teri dah kepada dia, Tuhan teri hati dia, Tuhan kunci mata hati dia, maka pada ketika tu dalil tak usah kata dalil dia dak tengok. Tengok. Tuhan suruh tengok. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Suruh tengok unta, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at. Tengok pada langit. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Tengok pada bukit. Wa ila al-ardi kaifa sutihat. Dan tengok kepada bumi, semua suruh tengok. Tapi orang ni bila tak peduli dia, walaupun dalil penuh dalam diri dia, kita ni tak ada benda tidak menjadi dalil di atas kewujudan Allah. Tak ada benda yang tak ada dalil yang menunjuk bahawa Tuhan tak ada. Semua saat ni tu menunjuk di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Semua saat ni. Lepas tu bila semua jadi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah orang tak peduli, Tuhan sebut walau annana nazzalna ilaihimul malaikata, kalaulah kami turun kepada mereka malaikat-malaikat, wa kallamahumul mauta, dan orang yang telah mati itu bangun kecek dengan mereka, tegur mereka, royak benda yang ada di dalam kubur, wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu. Kalau kami hipung semua ni, mereka tak beriman juga. Illa an yasha Allah. Mereka apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walakin aktsaruhum yajhalun. Tetapi kebanyakan mereka itu yajhalun, mereka jahil. Sinilah nak ayat kata, orang bila tak sah 1000 dalih. Beliau nak supaya tu juga. Kita jangan, kita tak sah. Sebab tu bila ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala turun, maka kita turutlah apa disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat lagi saya nak baca, kemudian kita baca soalan. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila ditegur atau dikata kepada mereka, anfiqu, infakkanlah mimma razaqakumullah, daripada apa yang direzeki oleh Allah kepada kamu. Qala allazina kafaru, berkata orang-orang kafir, lilladzina amanu, kepada orang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'amah, adakah kita nak memberi makan kepada mereka jikalau Tuhan nak at'amah, Tuhan memberi kepadanya. In antum illa fi dhalal mubin, tidak ada kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka itu katalah, apabila kita suruhlah, maknanya suruh wi makan sa'idul fuqara, orang panggil dah anfiqu mimma razaqnakum, dah sebut tafsir sa'idul fuqara, suruh tolong orang fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, minal amwalil lati razaqakumullah iyyaha, daripada harta yang direzeki oleh Allah kepadanya, raddu mustankirin qailin, mereka itu balah kata ingkar, katanya, adakah kita nak makan mereka yang Tuhan nak makan dah dia. Kalau Tuhan nak makan, ya makan dah tu. Jadi mereka itu tu sebenarnya ada Tuhan nak makan, itu boleh makan lah Allah. Sini ni ayat sebab apa boleh infak, sebut tentang masalah infak. Infak ni orang panggil sedekah ni ialah ujian hak Tuhan nak, orang panggil nak ukur
email seorang, degree atau naik peningkatan iman seorang. Kalau bahasa Malaysia panggil peningkatan. Nak tahu kata email tu memang meningkat. Dia ada dua tempat, dua perkara yang boleh ukur email seorang. Dah. Orang panggil wat. Sebab kita nak wat unapum lah. Kita nak ukur tengok panas, suhu, panas sejuk ni. Dua perkara. Pertamanya solah, semaya. Yang keduanya iaitu infak. Tuhan sebut semua dua-dua ni. Dah. Sebab tu Tuhan sebut ayat mula-mula lagi. Orang-orang bertakwa alladzina yuqimuna as-salah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka itu mendirikan salah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka infak, sedekah. Nah, jadi ada sebut tentang masalah sedekah. Sebab apa? Sebab orang nak infak, nak sedekah saat ni, biasa dia bimbang takut habis. Bila dia bimbang takut habis harta dia, bila dia saat ni itu berharap daripada Allah, dan dia yakin bahawa Tuhan akan ganti kepada dia, mana dia percaya Tuhan. Dia yakin kata, Tuhan akan ganti kepada dia. Maka pada ketika itu makna kata, dia percaya kepada Allah. Percaya Tuhan sebut, wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah percaya kepada aku. Percaya, kita taruh kepercayaan kepada Tuhan. Nah, taruh siqah billah. Taruh kepercayaan kepada Allah. Semua kita, kesihatan kita, sakit demam kita, harta kita, anak kita, bini kita, semua anak kita harap kita taruh sifat Tuhan. Astaudi'ukallah. Istilah syarat kita sifat di Tuhan. Semua saat itu taruh harapan pada Tuhan belaka. Sebab tu bila kita sebut kata kita percaya kepada Allah, makna percaya dengan kewujudan Allah. Mula-mula asyakkun. Nah, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Tak boleh ada ragu-ragu. Satu. Yang dua, bila kita sebut kata percaya, makna kita percaya kepada perintah-perintah Allah. Segala apa yang datang daripada Allah, maka itu adalah benar. Semua benda itu ialah betul benar. Untuk beri manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Yang tiga, bila kita percaya kepada Allah, maksudnya kita percaya, kita taruh harapan pada Allah semua. Nah, kita serah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana Islam ke kita serah diri kepada Allah. Nah, bila kita infak, ketika itu makna kata ada taruh sifat bahawa rezeki itu daripada Tuhan. Maka situlah jadi tajdid al-iman. Maknanya kita membaharukan iman semua. Dah, kita tak wasa bimbang dalam hati kita. Kerana Tuhan yang mengurus ke kita. Nah, inna walijallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa tawallas salihin. Tuhan yang menurunkan Quran saat ini, dan dia orang yang uruskan hal orang-orang yang salihin, orang soleh. Orang soleh ni Tuhan jaga pada dia. Tuhan jaga anak dia. Kadang-kadang dia tak sempat nak tarbiyah, didik anak dia. Tapi anak dia dijeruh dengan sendiri. Kerana Tuhan jaga kepada anak dia. Dan harta dia kadang-kadang, nah, dia tak sempat nak kerja, tapi Tuhan jamin rezeki dia. Nah, kadang-kadang dia kerja tak banyak, tapi harta dia dapat banyak. Kerana Tuhan carawi kepada dia. Anak dia dan isteri dia jadi berjuruh dengan sendiri. Semua saat itu kita taruh, orang panggil Tuhan sebagai wali. Tapi di sebaliknya, kalau kita tidak turut, maka pada ketika Tuhan tak peduli pada kita. Sebab tu Tuhan pernah tegur Nabi kita, ayat pada Nabi kita, walan tarda ankal yahud walan nasara, walan tarda ankal yahud walan nasara. Jangan turut orang Nasara, jangan turut cara hidup orang Nasara, orang Nasrani dan orang Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka itu tidak akan setuju, tak akan redha kepada engkau sehingga engkau turut agama mereka itu. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk kita ialah petunjuk Allah. Sebab tu kita ni kadang-kadang kita tak yakin dengan Islam, tak yakin dengan agama. Kita tak yakin dengan agama, kita tak fikir kata bahawa kalaulah kita turut agama, Tuhan akan wis segala-galanya. Kerana agama-agama ni dalam istilah takrif agamanya itu wad'un ilahiyyun sa'ikun lidawil uqul, iaitu perintah Allah, cara hidup yang diturun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak pimpin orang-orang yang punya akal fikirannya sejahtera. Nah, biikhtiarihil mahmud,
dengan pilihan mereka itu, kerana nak boleh pahala pula. Nah, dengan pilihan mereka itu, ila ma fihi, kepada barang yang ada padanya, salahuhum, kebaikan mereka itu, fid dunia, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Itu agama. Maknanya kalau kita pakai agama, tentu kita akan berjaya juga hidup di dunia. Sebab tu lapar setiap apa tu perintah supaya kita buat. Contoh, wa aqimus salah, berikan semaya, wa atuz zakah, dan beri zakat, wa ati'ur rasul, dan taat rasul, la'allakum turhamun, supaya kamu saat itu dirahmat oleh Allah. Dan sebut la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Bila Tuhan sebut, suruh kita berhenti daripada buat benda yang haram, contohnya innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Dan Tuhan sebut qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang beriman. Semua qad aflaha man tazakka, beruntung orang bersihkan hati. Semua saat itu al-falah, untung semua. Bila kita semaya hayya ala al-falah, maknanya mari sama-sama kita cari jalan untuk kita berjaya di dunia. Al-falah, ya nak gitu. Tu cara, maknanya benda-benda Tuhan perintah semua saat itu, nak supaya kita beruntung, nak supaya kita dapat beruntung belaka. Bila Tuhan sebut ya allazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung juga. Tu maknanya wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Bila kita saat itu infak sedekah, maka pada ketika tu ada perasaan kita rasa nak habis, tapi kita yakin kepada Allah. Nah, hak Tuhan sebut ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tak ada nak rezeki pada kamu, dan aku tak ada nak kamu beri makan pada aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Tuhanlah hak yang maha memberi rezeki. Sebab tu maknanya pada ketika tu kita yakin bahawa Allah Taala hak yang memberi rezeki pada kita. Kita tahu harapan dia, itu orang panggil iman. Itu orang panggil iman, ada situ. Melahirkan iman. Qala alladhina kafaru alladhina amanu, berkata orang yang kufur kepada orang yang beriman, anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Adakah kita memberi makan kepada mereka yang Tuhan kalau nak Tuhan makan dia sendirilah. In antum illa fi dhalalin mubin. Tidak ada kamu malaikat dalam kesesatan yang nyata. Ni dah nak ayat kata duduk dalam kesesatan. Orang-orang yang seperti itu, Tuhan sebut. Kita tengok soalan pula dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ผมเคยได้ฟังแต่ไม่เข้าใจtakluk sifat 20 apa? Takluk sifat-sifat Tuhan, ada sifat ma'ani yang bertakluk. Mudah ya takluk ni. Supaya sifat qadrat ya ada takluk, sifat iradat ada takluk, sifat sama, basar, kalam ada takluk semua. Sifat ilmu ada takluk. Sifat hayat saja yang tidak ada takluk. Apakah arti takluk? Boleh jadi orang kata ini mengaji wak gapo takluk. Takluk ni nak ceritanya iaitu kita mengaji takluk sifat Tuhan ni supaya nak menunjuk bahawa sempurnanya kita i'tikad tentang masalah sifat Tuhan. Maknanya kita i'tikad bahawa Tuhan bersifat dengan sifat yang sempurna. Contoh, kalau kita mengaji sifat qadrat, qadrat ni orang panggil ada takluk suluhi qadim. Dan ada takluk apa ni orang panggil tanjiziyun hadis. Takluk suluhi qadim makna Tuhan kuasa tu sedia kala lagi. Wajib di atas kita i'tikad bahawa Tuhan kuasa sedia kala. Bukan ketika Tuhan baru nak buat bumi ni tak. Bahkan Tuhan kuasa tu sedia kala. Jadi tidak ada bukan Allah adalah kamakan. Supaya dulu. Supaya wa alaihi kan. Wa alaihi makan. Dan adalah di atas barang yang dia ada dulu. Maknanya tidak berubah apa-apa.
Maknanya Tuhan itu bersifat dengan sifat sempurna. Walaupun ketika Tuhan tak ada buat alam ni pun, Tuhan telah bersifat dengan sifat qadrat. Tuhan kuasa dah. Orang panggil ta'alluq tanjiziyun, ta'alluq suluhiyun qadim. Suluh makna atau soluhi makna patut pada Tuhan nak buat, boleh buat sedia kala lagi. Dan ada bila Tuhan buat panggil tanjizi, Tuhan melaksanakan. Itu saja. Kalau ta'alluq iradah, ta'alluq ni ulama witalih itu talabus sifah amran zaidan 'ala al-qiyam bidzat. Iaitu tutuk sifat di atas satu perkara. Talabus sifah amran, tutuk sifat satu perkara zaidan akan sebagai tutuk yang lebih 'ala al-qiyam bidzat, di atas semata-mata ada di zat. Kita nak royak gini ya, ta'alluq ni supaya kita ada mata. Kita ada telinga, kita ada mulut. Kita ada tangan. Tangan ada, kalau tak ada boleh buat gapo jadi laso atau orang panggil awam perut tak boleh gerak, orang panggil tak ada ta'alluq. Mata ada tapi tak nampak tengok, orang panggil tak ada ta'alluq. Berfungsi, berta'alluq mana berfungsi? Mana boleh kerja. Telinga ada tak dengar, kita panggil tak ada ta'alluq. Tapi sifat Tuhan ni ada sifat berta'alluq. Tu boleh berfungsi orang panggil. Ada duduk. Tugas. Bukan kata ada kosong saja. Tu maknanya talabus sifah amran zaidan ala mujarradi al-qiyam bidzat. Oleh itu makna ta'alluq iradah. Supaya itu juga ada tanjiziyun qadim. Maknanya Tuhan telah menentukan semua benda hendak jadi semua. Supaya Tuhan sebut ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tuhan telah menentu semua dalam kitab Tuhan. Itu bagi ta'alluq iradah. Ta'alluq tanjiziyun qadim. Maknanya Tuhan telah bertakluk semua benda Tuhan nak buat. Dan sifat ilmu, Tuhan tahu semua benda ni sedia kala lagi. Tuhan sebut, wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Tuhan tahu semua benda, Tuhan tahu bila. Sedia kala lagi. Orang panggil telah bertakluk dah. Ilmu tu telah bertakluk, telah berfungsi sedia kala dah. Dan Tuhan tahu semua benda. Dan tidak ada benda Tuhan tak tahu. Situ. Yang ke sifat sama dengar, Tuhan dengar sedia kala dah. Orang panggil tanjiziyun qadim. Dan lalu ni Tuhan ada dengar. Apa kita buat panggil tanjiziyun hadis. Kalam seperti juga. Sifat kalam Tuhan itu Tuhan berkata-kata sedia kala. Maka waktu orang panggil telah tanjiziyun qadim. Dan ada suluhi. Patut pada Tuhan nak kecek sedia kala lagi. Dan Tuhan juga tanjiziyun telah orang panggil telah menentu apa sahaja Tuhan nak kecek dah. Itulah cuma benda ni kalau nak kecek suku lah. Kecek secara suku. Kerana orang panggil banyak orang dengar ni mungkin benda tak payah. Kadang-kadang kita dengar sifat 20 ke. Sebenarnya sifat 20 ni tak payah. Sifat-sifat 20 ni ngaji mudah sekali. Itu orang ada kata gitu ni dah ada payah sikit abu. Insya-Allah. Kau hai baba yun insya-Allah suka pap kira insya-Allah amin rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum Malaysia jelah alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz yang mulia dari Kelantan. Terima kasih. Assalamualaikum baba. Selamat pagi dari Kuala Kedah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Nak tanya lagu mana kita nak selesai hutang-hutang yang saya hadapi ini. Sedangkan saya tak mampu untuk selesai akan hutang ini. Sebelum dijemput Allah. Dan untuk jadi seorang hamba yang perbanyakkan bersedekahkan. Ni orang panggil doa ni ada Nabi SAW. Nabi berdoa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrur rijal. Orang panggil minta doa supaya hutang tidak menguasai. Jadi takut hutang terlalu banyak sangat, kita tak mampu kita nak bayar. Maka itulah kita takutlah orang panggil. Lepas tu kita lekat hutang dah banyak. Bila banyak gini lah saya nasihat. Banyak doa pada Allah. Bangun setiap malam insya-Allah. Bangun setiap malam minta Tuhan. Ya Allah, bukakanlah jalan, murahkan rezeki, hamba nak bayar hutang. Dan muka pada kita minta merayu pada Allah.
bangun setiap malam. Ini doa paling molek sekali. Tak ada dah. Nak baca amal tu amal ni tak ada sama dengan kita bangun malam. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni orang panggil sembahyang malam ni tak ada nak boleh banding dah. Ada sebut Nabi SAW dah sebut yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Tuhan akan turun di langit dunia. Maknanya Tuhan buka pintu untuk terima segala permohonan kita. Fayaqulu, maka Allah Ta'ala firman, man yud'uni, siapa berdoa pada aku fa astajibalah, maka aku akan terima. Wa man yastaghfiruni, aku minta ampun, siapa minta ampun fa aghfirlah, maka aku ampun padanya. Wa man yas'aluni, siapa minta fa utiyah, maka aku memberi. Kita bangun berdoa sungguh-sungguh insya-Allah. Dan setiap orang masuk saya mahu pakai chair belakang insya-Allah. Pakai chair belakang, kita ada masa lagi. Dan bangun berdoa insya-Allah lah. Najak pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta betul-betul pada Tuhan insya-Allah. Cuma amalan ni Tuhan nak orang panggil kita kena istiqamah. Tuhan tak akan nyanyi pada kita. Kita minta tetap Tuhan akan terima. Lambat atau banyak itu saja. Tuhan tetap terima. Tuhan Rahim. Tuhan kita dah tahu dah. Tuhan kalau kita dah semua ni Tuhan Rahman, Tuhan Maha Pemurah. Lagi pula Tuhan Maha Pengasih. Maka kita bangun menajak kepada Allah. Kita bangun menajak dan bangun merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Itu cara yang lebih baik sekali. Ada setengah rema tu nak buat amal apa? Buat amal apa bangun malam? Ada setengah hantar baca doa apa mudah bayar hutang. Tak ada caranya malaikat. Kita bangun malam. Banyak mana saya kita duk berdoa, Tuhan terima mustajab doa kita, alhamdulillah. Tapi kita nak kena tunggulah. Nak kena tunggu baru kita nampak aku berdoa dulu dah. Allah aku terlupa dah. Maka pada ketika itu Tuhan baru terima pada kita. Dan ada masa dia Tuhan nak uji pada kita. Tuhan sebut Allahu wasi'un alim. Ada Tuhan sebut ke? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Tuhan wasi', Tuhan yang luas. Alim, Tuhan tahu bila Tuhan nak uji pada kita. Allah Subhanahu Wa Taala lebih pada, kalau kita nak banding, cuba kita tengok pada ayah kita, mak kita. Selagi mana kita ada duit atau kita tak ada duit, tapi dia tahu kata masa tu kita tak boleh tak uwi duit. Kalau kita uwi pada dia, tentu dia akan dia tak akan peduli. Kepada adik-adik dia apa sajalah. Dia tak akan buat kebaikan. Maka pada ketika tu Tuhan tak uwi. Tuhan tak bagi pada dia. Dok lama nampak bila dia molek dah, dia berjuruh dah. Tuhan wis pula kepada dia. Berhenti dah dulu. Tu. Kerana apa? Tuhan nak kebaikan pada seorang saat ni, Tuhan akan mengikut masa yang dia perlu. Dan masa yang paling sesuai sekali, maka orang tu tanda kata Tuhan nak kebaikan pada dia. Kena ingat molek tu Siapa-siapa hak minta doa apa sahaja, dia fikir kata Tuhan tak terima tu tak betul. Satu. Yang kedua pula, kena ingat bahawa doa mana-mana doa kita berdoa, Tuhan akan memberi kepada kita mengikut apa dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak uji bila, maka Tuhan uji pada ketika itu. Yang ketiga, kita kena ingat bahawa Tuhan akan memberi kepada kita pada ketika yang paling sesuai, paling molek, paling layak sekali. Masa Tuhan nak uji kita saat ini. Tak usah putus asa, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kita putus asa daripada rahmah Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Ini kena yakin. Rahmat aku Tuhan kata melimpah rata semua kepada orang yang bertakwa pada Allah. Dan aku tulis kepada orang yang bertakwa bahawa aku mesti memberi kepada dia rahmah. Tuhan nyanyi, maka Tuhan akan uji kita. Jangan bimbanglah. Itu sahaja. Ada ayat Quran kita tepek di dinding, kita lekatkan atau kita tepek di dinding, kena cicak contohnya kita tak sengaja. Benda ni dalam Islam saat ni benda tak sengaja tak apa. Rufi'a, Nabi SAW sebutkan rufi'a an ummati,
tidak dikira salahkan daripada umat aku al-khata'u tersalah, wan nisyan dan benda lupa, wa mastukrihu alaih dan barang yang dipaksa ke atasnya. Maka pada ketika tu boleh. Apa ni bila kena ni kita pergi sapuh jelah. Kita pergi sapuh cuci cukuplah. Memang ayat Quran ni tak leh. Ayat Quran ni kita kena ada wuduk ke. Yang kedua pula ayat Quran saat ni tu orang panggil syiar, tanda-tanda ayat Allah. Maka kita kena membesarkan zalika wa may yu'azzim sya'air Allah. Demikian itu sesungguhnya siapa yang membesarkan syiar Allah fa innaha min taqwal qulub, maka itu tanda hati dia ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini itu Muhammad apa ni Krusli ni deh. Rapco manin ada wak hijau lele dengar lele tak apa molek ada masalah ke apa dah. Mak Pattaya ya dari Melaka ya, di Melaka jauhnya. Assalamualaikum. Oh, ninya iaitu ratapan dari Penang. Malaysia masuk banyak. Terima kasih. Apa kita semaya kita pejam mata boleh tak? Pejam mata ni ada boleh. Tapi hak action lebih khusyuk cara kita semaya saat ni kita tengok pak sujud. Karena tempat sujud saat ni makna kita tunduk pada Allah. Tuhan kata wa hafizu ala salawati was salatil wusta, jagakanlah semaya-semaya dan jagakanlah solat wusta wa qumu lillahi qanitin. Maka semayakanlah dalam keadaan khusyuk. Khusyuk, tunduk, tengok kepada tempat sujud. Dan sebab itulah kita nak semaya kena tengok tempat sujud. Tapi kalau pejam lebih baik daripada kita lengok ke atas. Lengok ke atas itu makruh. Tak molek benar tengok ke atas. Tengok bawah. Itu cara semayanya. Tengok tempat sujud lah. Wallahu a'lam situ. Umur 54. Jatang kunti song sampai khusus mai. Umur 54 dah nak nikah orang nombor nak nikah nombor 2 kena khusus dak? Tak dah. Khusus apa lagi dia dah. Nombor 1 dia ada pengalaman ke apa semua dah. Cuma nak kena jagalah bila nak bini 2 saat ni kok. Maka Tuhan sebut ke fa'dilu, maka hendaklah adil itu saja. Fankihu ma tabalakum min nisa' mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa'dilu apa fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Maka kena adil itulah saja. Sara nak bini 2 tu sunnah. Sara tu pun sunnah. Tiba-tiba kadang-kadang bini 2, 3. Tapi sara tak buat. Tu sunnah hak ni akad saja. Tapi sunnah hak sara tak ada. Tu masalah tu. Bagaimanakah cara-cara nak tegah jiran tapi tepi rumah kita sedang makan dan menjual dadah. Benda-benda ni kita kena ingat orang-orang main dadah ni orang sesat. Dan dia ni melakukan dosa kabair, dosa besar. Dan dia saat ni tu duduk lah gelap. Kita kena ingat dia ulaika fi dhalalim mubin. Dia sesat. Dia tak tahu kata nak pergi mana jalan dia. Maka orang pasien ni biasa degil. Payah nak wayak. Nak kena ada cara teknik lah. Nak cari cara yang paling baik lah. Kena beringat molek sikit lah. Kerana orang-orang pasien ni saat ni tu memang samsing atau mafia orang bagi. Maka nak kena jaga molek lah. Nak sihat dia, kena sihat dengan ikhlas sungguh. Dan nak panggil dia sama sore dan hacu boleh kalau kita nak nasihat kepada dia. Maka kita kena doa dulu. Semaya hajat dulu, doa Tuhan, mintalah buka mata hati dia, aku nak pergi dakwah dia, nak ajak dia. Bahkan kalau kita boleh dakwah dia boleh tukar jadi orang baik, maka dapat pahala yang salah. Tawaman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Tidak ada orang lebih baik pada orang dah hajat pada jalan Allah. Kita tak ada nak masuk syurga seorang kita, pakat nak masuk belaka. Dan kita tak redha, kita tak setuju dah orang itu duk buat maksiat kerana dia akan susah di akhirat esok. Apabila sebab tu kita kena nak maya hajat doa molek kecek qaulal layyina, kena kecek dengan perkataan lembut. Kena ada hikmah, ud'u ila sabili rabbiki bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita kena dakwah pada dia saat itu secara lembut dah. Hikmah
letak suatu kena tepat. Jangan kita kasar, kita gapo nanti. Jadi rusak habis. Sebab itulah nak kena cari cara lah. Tu tengok-tengok. InsyaAllah. Kita berdoa insyaAllah.ผิดไหมที่เราให้ทานเพื่อให้ง่ายในริสกีแต่เรายังมีหนี้ที่ต้องใช้คืนเขา Salah ke tak kita sedekah dalam keadaan kita nak ada hutang. Bila kita ada hutang, maka kalau hutang saat itu dan kita nak sedekah, boleh ke tak? Salah ke tak? Nak ayat kata bila kita ada hutang, maka kita bayarkanlah hutang. Karena bayar hutang saat itu wajib. Allah Subhanahu wa taala firman, "Falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa liyattaqillaha rabbah." Dan hendaklah bayarkan atau tunai bayarkanlah hutang orang yang diamanahkan kepadanya. Dan kita orang ada duit saat itu, bila kita tak bayar hutang itu zalim. Ada sebutlah hadis matlul ghani, iaitu orang kaya hak ada duit tidak bayar hutang, zulmun zalim. Ada sebut. Maka kita bayar hutang dulu. Dan kita nak murah rezeki, kena sedekah. Tidak. Kita bayar hutang tu akan murah rezeki pada kita. Sedekah apabila kita telah bayar hutang dah. Adapun bila kita lekat hutang, maka kita bayar hutang. Bila kita bayar hutang, insya-Allah Tuhan akan murah rezeki pada kita. Kita kena ingat situlah. Insya-Allah. Kita nak murah rezeki, kita sedekah. Tak, kita bayar hutang, itu murah rezeki. Murah rezeki kerana kita tunai perintah Allah. Sebab apa? Orang bayar hutang, maknanya takut Tuhan. Kalaulah sedekah sading, kalaulah sedekah, bertambah rezeki, tapi kalau bayar hutang, Tuhan buka pintu rezeki. Sebab kita bayar hutang, makna kata, waliyattaqillah rabbah. Hendaklah takut Tuhan. Maka siapa takut Tuhan? Kata, wa man yattaqillah. Tuhan kata, siapa takut Tuhan? Yaj'al lahu makhraja. Tuhan akan buka pintu keluar kepada dia, jalan keluar pada dia. Wa yarzuqhu min haythu, boleh dua. Orang bayar hutang boleh dua. Pertama takut Tuhan, Tuhan buka rezeki. Yang kedua pula, wa yarzuqhu min haythu la yahtasib, Tuhan buka pintu dan Tuhan rezeki kepada dia tak kira-kira. Dah, kita bayar hutang insya-Allah. Assalamualaikum, apakah yang dimaksudkan dengan makhluk? Untuk apa pula kita perlu kenal makhluk? Apakah kita maksudkan makhluk? Makhluk ni iaitu barang yang Tuhan buat. Benda yang ada dalam alam semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Tuhan yang buat langit, bumi, semua barang di muka bumi sana. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'in afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas sama'i ila al-ard. Ada Tuhan sebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nura wa ja'ala asy-syamsa siraja. Semua itu الذي خلق السماوات الذي خلق سبع سماوات طباقا الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Semua itu Tuhan buat semua. Itu makhluk. Masih wallah. Barang selain pada Allah barang makhluk. Barang selain pada Allah tu masih wallah makhluk. Kita nak kena kenal kepada makhluk. Kita kena fikir tentang makhluk supaya sampai kita pada Allah. Tuhan sebut iaitu alladzina yadhkuruna Allah, orang ingat sebut Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim ketika tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka itu fikir pada makhluk-makhluk Allah. Ma khalaqta rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia fikir kata Tuhan buat benda ni. Adalah kerana benarnya buat bil haq. Kerana memang sungguh betul apa Tuhan buat.
Ada hikmah di sebaliknya. Dan tidak Tuhan jadikan semua benda ni batil. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Lepas tu dia berdoa. Bila kita tengok pada makhluk, nah, bila kita ingat Tuhan, kena fikir kepada alam semua saat ni. Bahawa semua ni itu adalah makhluk Allah. Kita juga termasuk makhluk Allah. Lepas tu kita kena berdoa supaya Tuhan jaga kita jauh pada api neraka, insya-Allah. Itu saja. Mohon dah. Yang telah masuk, kita mohon pakat chair banyak, insya-Allah. Pakat chair, insya-Allah. Assalamualaikum, apa lagu mana saya nak qada puasa yang kita tinggal masa budak dulu, tak ingat berapa hari. Nak qada lagu mana? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fadainullahu haqqu an yuqda. Hutang Tuhan ialah paling berhak bahawa kita dibayar. Dan hutang Tuhan kena bayar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang dia sakit atau demam sapit, dia tinggal puasa, maka kena qada, wajib kena qada. Masa budak lagi dia tertinggal, masa budak tekah balik atau tidak? Kalau belum balik tak kena qada kerana belum mukallaf. Tapi bila lepas balik maka wajib kita kena qada. Qada bila? Qada banyak mana kita tak ingat. Kita ingat hak paling kurang berapa? Hak paling kurang. Kita tak dalam sebulan lah, maka kita ambil sebulan sehari. Gitu. Ihtiyat orang panggil. Kalau ingat atau wasa dalam 2 bulan, maka 2 bulan sehari. Tambah sehari lagi. Nah, itu saja. Untuk kita ni ambil ihtiyat. Cuma kita kena banyak taubah ila Allah. Kena taubat Tuhan, lepas tu kita qada apa kita mampu. Qadakanlah. Nah, bila kita qada, saat ini Nabi SAW sebut, "Idza amartukum bi amrin fa'tu min haitsu mastata'tum." Apabila aku suruh kamu satu perkara, maka buat apa kamu mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Fattaqullaha mastata'tum." Hendaklah kita buat apa kita mampu, Tuhan suruh. Kama dia, kita taubah ila Allah. Kita kena taubat pada Tuhan. Nah, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maka orang beriman, hendaklah taubah kepada Allah. Nah, taubat Tuhan. Maka bila kita taubat Tuhan, Tuhan akan hapus dosa. Kifarat semua. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yawma la yukhzillahu an-nabiyyu walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim yaquluna rabbana atmim lana nurana faghfir lana dhunubana wa innaka ala kulli syai'in qadir. Tuhan sebut. Nah, apa ni? Rabbana atmim nurana. Nah, waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Maka pada ketika itu kita suruh taubat nasuh. Taubat nasuh, taubat yang kita sesal di atas apa kita telah buat dan kita azam bahawa kita tidak akan kembali dan kita akan buat dan kita akan istighfar pada Allah. Lepas tu pula kita jadi berjuruh, jadi molek selepas pada tu. Wa man taba wa amila salihah, siapa taubat jadi berjuruh, fa innahu yatubu ila Allah matabah. Maka memang betul-betul dia kembali pada Allah. Dah, tu taubat. Lepas tu pula kita qada apa kita mampulah, insya-Allah. Apa hikmah kalau kita baca Yasin setiap-tiap pagi? Apakah hikmah kita baca Yasin setiap pagi? Nah, Yasin ni qalbul Quran, hati Quran. Nah, lepas tu pula Nabi suruh kita baca Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin di atas orang-orang mati kamu. Sebab tu surah Yasin kita baca setiap hari molek. Nah, molek bahkan Quran ni supaya hak mana-mana pun. Nah, insya-Allah kerana Yasin tu ada sebut tentang masalah kebangkitan hari akhirat dan tentang masalah kebenaran rasul-rasul. Nah, maka bacalah banyak ke baca Yasin. Baca Yasin setiap pagi tak apa molek. Nah, kita wa aman ni dia panggil bila kita jadi molek, kita jadi berjuruh, ya Tuhan cara sendiri dah. Nah, kita jadi molek Tuhan akan cara sendiri dah. Tu nak waktu nak go ni tak ada. Kita ni buat amal semua cari keredaan Tuhan. Cari keredaan Tuhan ya, kita buat amal apa kita mampu.
Kita baca Yasin, baca apa? Nak kepada keredaan Allah. Situ hak mula-mula kemocok. Amal keikhlasan, kemocok keikhlasan itu cari keredaan Tuhan. Supaya kita mokpok kita suruh buat gitu kan ni. Kita tak ada nak upah ke apa. Tapi kita buat semua ni kerana itu adalah perintah ibu bapa kita. Itu keikhlasan kita buat amal ada situ. Nah, Tuhan sebut kan, iaitu yattaquna fadlan min Allah wa ridwana. Mereka nak cari limpah kepada Allah wa ridwana, kerana Tuhan. Tu. Jadi kita cari keredaan Tuhan, itu saja wa amal ibadat ni insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, itu saya dari Kelantan ya. Terima kasih lah Kelantan Malaysia masuk tu apa mikun tham ngen tok tiran rau จ้าของไม่รู้อยู่ไหนเราเอาเงินนี้ไปบริจาค ada duit jatuh di kedai kita kat dia kita ambil duit tu pergi derma benda laqit atau benda hak jatuh saat ni tu hukum dia nya kita kena war-war. Kalau kita tak wawa kita sewa wawa lepas tu kita tak boleh ambil duit tu. Ya kita tak boleh jadi. Kalau kita wawa setahun jadi milik kita bagi. Tapi kalau kita tak wawa, tak boleh. Lepas tu kita pun nak pergi sedekah. Nak pergi sedekah boleh. Tapi kita kena bayar bila tuai dia mari tanya. Kena ingat situ ya. Bila tuai mari tanya, maka kita kena bayar kelip pada tuai dia. Itu. Sebab kita saruh tanpa tuai dia tahu. Salam bapa bini beli rumah. Bila bercerai, rumah tu jadi harta sepencarian kau. Bini beli rumah. Lepas tu, kamadianya cerah. Cerah tu ada kau rumah saat ni jadi laki ratik, menjadi harta pencarian. Harta pencarian sebelah isteri tak ada. Harta pencarian sebelah suami. Apa harta yang suami cari, maka itu jadi harta pencarian. Kecuali harta yang pakak kerja. Ada pun harta ni bagi gini. Saya nak ayat saya mudah-mudah. Ada harta bagi 3. Pertamanya harta suami. Yang kedua harta isteri. Yang ketiga harta pencarian yang suami dan isteri cari. Adapun isteri pergi beli rumah. Isteri pergi beli rumah dengan pitih dia, duit dia, maka tidak ada hak suami. Kerana apa? Kerana tu duit dia penuh-penuh. Kalaulah harta suami, isteri tak ada beli tapi suami beli. Maka itu bukan harta pencarian. Harta suami. Tapi isteri ada hak tutup di atas isteri ada hak tutup. Tak lebih daripada 1/3. Kerana apa? Kerana berdasar kepada suami kena sara dia dan kerana berdasar kepada dia tidak wajib buat tak wajib dia duk buat bagai rumah kan, mengasuh anak lah, bela anak, maka dia duk lama pada ketika tu bila dia saat ni tu bercerai kok duk pera anak duk tak kau nak tu klik kosong, nak balik kosong, kena harta kena ada hak dalam kalau kita tengok hadis tak ada mutaah. Ada mutaah, tak ada harta yang wisagu hati, tapi di tempat tanah Melayu tak ke Malaysia lah. Di sini pun seperti itu juga. Maknanya adanya benda-benda yang nak kena ganti rugi bagi. Dia duk lama dah itu dia boleh tutup bagi. Boleh tutup. Kerana dia duk buat kerja rumah. Lepas tu kalau dia tak kerja rumah, tok laki dia tak boleh kerja. Situ. Yang tiganya harta hak pakat kerja, maka hak tu bagi 2. Biasa kok kalau tani ni kok bagi 2 lah. Mana belah 2. Harta syarikat orang bagi. Harta syarikat bagi 2. Harta asal hak suami. Kalau lah cerah, kalau hak cerah selepas daripada duk mengikut masa lama lah. Ada anak 2, 3, 4 orang kerja pun lama, dia tak kerja. Maka itu ada hak tutup orang bagi. Tutup tak lebih daripada 1/3. Maknanya bukan boleh 1/3. Tapi tak lebih. Kerana dia, kalau harta bini ni, hak bini beli, hak asal bini, maka tak ada kena mengena suaminya. Duit dia belaka. Tu. Wallahu a'lam. Masalah pasah. Saksi itu mesti melihat dan mendengar dan bersumpah atau tidak. Saksi ni tak syarat bersumpah dalam Islam.
Nah, saksi saat itu ada satu kali ja'a a'rabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia kata raaitu hilal Ramadan ya Rasulullah. Aku nampak hilal anak bulan Ramadan. Qala, Nabi kata atashhad alla ilaha atashhadu alla ilaha illallah. Adakah menaik saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah? Ya na'am. Atashhad an Muhammad Rasulullah? Qala na'am. Nah, qala ya Bilal adzin fin nas falyasumu ghadan. Jadi situ tu maknanya mengucap saja. Asyhadu an la, mana nak tahu kata Islam atau Islam. Bila Islam saat itu dah cukup. Jadi bila yang nak jadi saksi pada ketika tu kok dengan syarat, ya ada 9 syarat. Nak syarat ada saksi 9 syarat. Pertamanya iaitu kena orang akil, balik. Nah, lepas tu pula dia nampak, dia dengar, orang nampak. Adalah semua 9 semua. Maka bersumpah ni tak semestinya. Tapi hakim atau mahkamah boleh suruh dia, boleh minta dia sumpah untuk nak kukuhkan saksi dia saat ni. Nah, malaikat sumpah saat ni tu ada bak li'an, atau kena sumpah. Nah, wal khamisata apa disebut walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu arba'a syahadatin billah innahu laminas sadiqin wal khamisatu anna la'natullahi alaih. Atau kena sumpah 5 kali. Dah sumpah laknat tu. Dah sumpah. Lepas tu li'an dan kena bersumpah juganya, iaitu alal mudda'i al-bayyinah, di atas orang mendakwa tu bayyinah, kena ada bukti ke, wa ala al-mudda'a alaih ni tu, wa ala man ankar, di atas mereka yang ingkar saat itu al-yamin, iaitu ke kena sumpah lebat tu lah. Dalam masalah tak ada saksi, tapi ada saksi. Bila ada saksi maka tak ada kena sumpah gapo. Itulah sahaja. Wallahu a'lam. Hak ni duit, hak kita dapat duit untung daripada bank Islam, adakah jadi riba? Duit untung dari bank Islam. Hak ni tidak jadi riba. Kerana bank Islam saat ni tidak bagi riba, dia bagi untung. Kalau tidak kita wadiah, maka dia saat itu dia bui sagu hati pada kita tanpa ada janji apa-apa. Maka pada ketika tu bukan riba, kita ambil duit tu makan boleh, beli boleh. Buat apa saja pun boleh, kerana itu bukan riba. Kalau bank Islam tu ya ada sistem dia, ada cara dia untuk mengelak pada riba. Ada pun bank ribawi atau bank riba, maka hak ni tak boleh, itu dikirakan riba. Boleh riba wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kena tinggal riba, tak boleh. Itulah saja, wallahu a'lam. Kita pergi sentuh dengan kanak kecil ketika ada air sembahyang selain dari muhrim, kena ambil sembahyang semula dak. Ya orang panggil orang budak perempuan yang tidak diingini lagi. Tak berasa ingin lagi. Tengok dia tak ada diingin lagi, tidak ada syahwah, maka tak jatuh wuduk. Itu sahaja. Tapi kalau ingin dah, maka jatuh wuduk, kena ambil wuduk semula. Budak-budak kecil ke, wat awit tiflil ladzina lam yadhharu ala auratin nisa. Orang-orang budak yang tidak peduli pada orang teen ada ke, maka budak-budak tu dia tak hadap budak kecil, kita tak kira gapo. Itu masalah aurah, tapi nak ayat tak. Budak kecil ni dia tak ada peduli gapo, tak apa. Cuma budak ni kalau kita sentuh kubul dia atau dubur dia, punggung dia atau kemaluan dia, maka batal wuduk. Terbasuh berak dan sebagainya. Terima kasih. Bunyamin Syamsuddin bagi bite 174. Terima kasih. Assalamualaikum Bapa Johor, baru jelas ya. Terima kasih tu Johor. Saya pernah pergi dulu ceramah ngajar lama dululah di Johor. Buat dengan Syawal cak niat qada prom semai kita puasa sunat Syawal niat qada kata boleh tak? Tak boleh. Ya kena qada di bulan Syawal. Itu hak boleh.
Ada kita kita puasa sunat, lepas tu niat qada, tak boleh tu. Kita kena qada di bulan Syawal, niat sunat. Campur dengan sunat, itu boleh. Qada dulu. Maknanya aku nak qada Isyak serta sitan min Syawal. Serta sunat ni hari Syawal. Maka itu tak apa. Adapun kita kata aku nak puasa Isyak hari sunat, lepas tu qada. Nah, maka qada gitu pe sunat tak boleh. Kalau kita tak ada niat gapo apa tak apa. Nah, kita niat qada saja di bulan Syawal, maka pada ketika tu boleh juga pahala sitan min Syawal. Tak banyak hari ada hari Arafah. Maka kita pun puasa pada hari Arafah kita qada, maka boleh pahala Arafah juga. Nah, ulama ilhaq dengan semaya tahiyatul masjid. Wallahu a'lam. Pokok kita dah insya-Allah pakat chair dah insya-Allah. Pakat chair banyak. Salam babo, saya minang puyin songkut. Saya ada adik tina 2 orang. Mak dia nyo iaitu mak dia dah. Mak dia saat ni tu asalnya iaitu kafir lah dulu. Dia masuk Islam. Kemudian lo ni mak dia mati. Ayah saya mati dah. Tak. Kemudian adik dia saat itu hidup jadi Syiah semula. Hidup jadi Syiah lah. Klik kot tok dia nulah. Makan babi, makan po lah. Siapa tanggungjawab? Maka hak ni iaitu keluarga hak sebelah balik pak dia, mak dia saat itu tanggungjawab. Sebab bila dia dah jadi Islam, maka kita tidak jaga dia sehingga jadi Syiah ni tak boleh. Dah. Sebab kita tak boleh redha dengan kufur. Kita kena usaha boleh klik. Dah. Situ ialah. Jadi dia jadi kafir dah. Bila jadi kafir, Allah kesian kepada dia, dia Islam sah. Tu. Sebab tu kau masa pak dia mati, mak mati saat itu, sebenarnya kita kena tanggungjawab. Kena usahalah. Wa 'alal warith mithlu dzalika. Dan di atas waris ke supaya tu juga kena cara ke kalau tak ada mak pak. Wi makan, wi gapo ke. Maka kita tak boleh lah. Allahu Akbar. Bakal dia nak jadi juga dia mau gebuk tu hal lain lah. Luar pada kawalan kita, tekah dia boleh. Kita nak kita nak suruh, kita nak pakai dia, kita nak make dia tu boleh. Masa tu kita kena cara tu wajib. InsyaAllah murahkan rezeki dia. InsyaAllah orang ada cara benda-benda gini. Tapi banyak kan kita buat tak peduli kok, klik kok dong. Itulah. Salah apa adakah kita apa ni? Imam nama tak faham ni. Kita jadi imam subuh wansuk. Buat Al-Quran surah Sajadah daimai. Buka buat Al-Quran, buka Quran kita baca surah Sajadah. Boleh. Ada Maula Siti Aisyah radhiyallahu anha tengok Quran. Tak apa tengok Quran. Cuma dalam mazhab Syafi'i nak kena jaga harakat. Takut gerak tu banyak sangat. Maka membatalkan semaya. Tapi kalau kita buka Quran, dia jari tak apa gerak banyak. Dia tak boleh anggota tebal, anggota besar ya. Sebab tangan kita ke 2 kali ya ke boleh ke. 3 kali dikekak banyak. Kepala tak boleh gerak contohnya. Maka jari tak apa banyak. Jari tak masalah, banyak kali tak apa. Dia kira anggota kecil, maka ni tak batal. Kita pergi Quran, kita balik, kita gapa tak apa tu. Malas jemaah. Hajjah semaya jadi lama, hajjah semaya jadi khusyuk insya-Allah. Salam apa adakah sah kita wakil niat gerban dia sah. Kita wakil kepada orang supaya niat gerban dia wakil boleh ke? Dah, wakil pada ahlul wakalah lah. Orang hak boleh terima wakil lah. Kita beranak-anak bulan Ramadan lepas 2 tahun dah. Kita nak qada lah ana. Kena bayar beras balas mana. Kena ingat bahawa asalnya iaitu bila kita putus puasa, orang Tino khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda hadis riwayat
Siti Aisyah radhiyallahu anha, nu'maru, disuruh ke kami biqada'is siyam, dengan qada puasa. Wala nu'mar, dan tidak disuruh ke kami biqada'is salah, dengan qada sembahyang. Maknanya orang tina nak qada puasa. Qada ni tu kena qada tahun tu. Sebelum daripada tiba Ramadan tahun depan. Tapi hak ni lepas 2 tahun. Bila lepas 2 tahun, iaitu wajib kita kena bayar fidyah 1 hari 2 cupak. Kalau sebulan ke, maknanya kena bayar 60 cupak lah, kerana 2 tahun lepas. Di masa yang sama, wajib juga kita kena qada dan kena bayar fidyah. Dan sama-sama. Bayar berah, dan kita juga kena qada. Bukan kata bayar berah tak kena qada. Selagi mana tak qada, bayar berah tak jadi. Tu. Kita kena qada lah. Itulah. Jadi beranak betul lah yang boleh puasa kok banyak hari sikit lah. Letih sikit. Tapi kalau qada 2 hari sebulan, 2 hari sebulan tak apa. Apa ni? Senang Khamis sebulan 4 hari dah. Kalau duit sudah 1 tahun dah. Apa pula duit atas tadi ke? Sudah 1 tahun dah kita khairak ya khairak. Lebuh ke masjid ikutlah. Itulah saja. Salam bapa tamu tamai Allah mai rab doa. Sebab apa Tuhan tak terima doa? Tak, Tuhan terima. Tuhan terima doa kita. Hak mula-mula sekalinya doa kita saat ni tu Tuhan akan memberi pahala di atas kita berdoa saat ni. Nabi SAW sudah laisa syai'un aqram min doa. Tak ada benda yang lebih mulia daripada doa. Doa mukhul ibadah. Doa tu iti ibadah. Dan doa saat ni tu ganjaran pahala dia banyak. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun. Orang doa tu hasbuk. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra muqama. Orang berkata, ya Tuhan kami, sungguh doa. Maka apabila kita doa saat itu, Tuhan tak terima, Tuhan terima doa kita dan Tuhan akan beri ganjaran pahala pada kita. Yang kedua, bukan Tuhan tak terima, Tuhan tetap terima insya-Allah. Kita kena yakin benda ni. Tapi masa hak Tuhan nak beri pada kita belum tiba, belum masa lagi, belum tiba lagi. Tuhan akan beri pada kita. Kita kena ingat situ ialah. Tu. Jangan kita rasa sedih. Kunti kau tidin orang hak ambil tanah orang sikit. Lepas tu akhirat esok dengan dilahana. Orang ambil kereta orang. Tuhan sebut dah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Kena makan kereta yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan turut langkah-langkah syaitan dah ambil orang. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu seteru kamu. Itu dosa besar lah orang ada ambil harta orang ke apa semua. Soalah tu ada isyrak hak tu lah atau lain ini benar khilaf. Tapi ar-rajih, kaul yang kuat ialah hak lain-lain. Semaya isyrak selepas pada habis waktu subuh 15 minit. Semaya duha selepas pada tu pula 20 minit. Masuk waktu duha sehingga sampai gelicir matahari. Itu waktu duha. Tarau sedekah tuk wan terau sai krapuk wai tuk wan po dai ye po sumkuan rau ko pai sedekah to dai mai. Kita ada sipai buat kopi dia panggil bekah, maka kita ada sipai duit lah tu lah, kotak tong. Maka kita penuh kita bagi sedekah, molek. Orang panggil kita saat ni tu segera dan kita nak kepada kebaikan orang panggil. Kita nak kepada kebaikan dan kita suka-suka Tuhan sebut waf'alul khair, buatlah benda baik la'allakum tuflihun, supaya keberuntung. Itu benda baiklah. Kita hipung kita untuk nak pergi sedekah. Dan cuma kita nak hipung banyak dulu. Maka molek benarlah benda-benda ni.
molek. Sami kap jada salam jetuk main nam lama. Dah. Tok laki dengan ya. Ya gini, tok laki ni bila yang nikah orang panggil dia jadi musaharah. Musaharah ni maknanya pengambilan. Dah iaitu bila yang nikah dengan seorang maka bini dia saat itu jadi isteri dia. Mok kepada bini dia jadi tok tua dia. Mok kepada mok dia, tak kira tinggi mana pun haras semua dengan dia. Tak yato semaya belakang. Pok supaya tu juga. Pok retina dia bini, pok dia semua tu saat itu. Jadi tok ya belakang tu. Mai apa kok numbis. Ya tak kira. Dah. Hak yato hak semaya bini seorang. Dia menung tu. Tak yato hak semaya. Allah naik kolektah. Boleh salah. Tak ada masalah ke apa. Haram mu'abbad. Dah haras selama-lamanya. Dah. Tak boleh nak nikah, tak boleh nak apa, tak yato hak semaya dah. Mak tiri, apa ni tok tua bagi. Tok tua ni tak apa. Dah tok tua kita. Tok tua, tok ya sehingga tinggi mana pun. Supaya tu juga anak tiri kita. Bila kita nikah seorang ada anak tiri kita tidur dengan mak dia. Maka anak dia. Nah, jadi anak tiri kita, cucu tiri kita, cucik tiri kita. Tapi pak kita tak kena rena dengan anak tiri kita. Itulah hukumnya. Ni เรื่องน้องกลับเข้าไทยพุทธแล้ว saya เป็นพี่ชาย saya ต้องทำยังไงครับ kita jadi abang dia saat ni kita kena usaha apa kita mampulah. Kena usaha hajak yang mari duduk rumah kita dulu, hajak yang mari tak usah duk royak gapo lah. Hajak yang nak duk jadi share kita apa dulu. Lepas tu kita saat ni tu kau usaha sikit ya biasa kita hajak yang masuk semula. Dah. Takut ke holek nunduk bimbel ke apa kita ke ambil abai lagi ambil dengan dia mari ke apa tak apa ya mai ya kata tak apa mari mung lakum dinukum aliyadin tapi kita pisah dia faham agama royak tok mun dulu ayah mun dulu juga gitu nah kita dua beradik ke apa semua royak dia insyaallah budak-budak sana acak dia ambil dia acak sikit dia mari moga adik kita itu tak sakarulah tak royak mai tak apa tak ada nak tu gapo kara li habdan itu sakaru dia mari duk baik kita duk biasa ngetuk ya pewaris ya sebelah lain lama-lama tu insya-Allah lah Tuhan akan buka hidayah dan kita berdoa banyak-banyak. Itulah. Mungkin fanถึง คุณ เชือด หัว เห็น เลือด เต็ม ไม่ ถึง อะไร semalamnya mimpi nampak orang sebelah lemung lepas tu darah banyak tu baik gerbel lah insya-Allah kena buat kebajikan gerbel saya tak tahu kot itulah itu jadi kebaikan pakai gerbel lah Nabi SAW sebeda ya Fatimah tu hey Fatimah qumi ila udhiyatik gilah kepada gerbel engkau fashhadiha saksikanlah fa inna laki maka sungguhnya bagi engkau li awwali qatratin taqturu min damiha pada titik pertama darah hak keluar saat itu ayyuk faralaki bahawa diampunkan bagi engkau min zunubiki daripada dosa engkau ma taqaddama apa ma ayyuk faralaki ma taqaddam min zunubik diampun dosa telah lepas maka nampak darah sini ni tu dekat-dekat dengan haji ni kok gerbel lah insya-Allah. Itulah saja sayalah nampak gitu. Ning Pak Anamai iaitu kotik bagi sini kotik iaitu hak orang Tino duk apa ni tudung ketika keluar haid saat ni ke duk tepek ketika keluar haid saat ni bakar lah benda tu kena bakar kita tak tahu bakar lah. ลูกที่ไม่ยอมรับพ่อว่าเป็นพ่อเขาจะได้รับสากลของพ่อหรือไม่อัลลอฮฺอักบัรนี่orang panggil anak tak ngaku kata itu adalah pak dia tak ngaku kata pak dia pertama sekali orang ni dikirakan orang yang neraka kepada ibu bapa orang panggil uququl walidain. Orang neraka berdua apa? Orang neraka berdua apa ni? Orang ni biasa kok mati. Dah.
dalam su'ul khatimah wal iyadha billah. Nah, lepas tu pula boleh tak saka dia? Saka saat ni tu boleh tak? Ya saka ni ada mawanek dia. Pertamanya kafir, kufur tak boleh. Nah, yang kedua pula hak tak boleh yang itu. Nah, iaitu orang hak bunuh. Orang hak wib saka pada dia. Dah atau bunuh pak dia misal, maka orang tak boleh pakai saka juga. Maka hak bak ni dia tak mengaku, dia tak mengaku, dia kecek gitu. Maka hak ni. Nah, bila dia jadi anak, maka boleh bak tu dia masalah bak suku pula. Bak suku dia. Dah. Bak suku, bak dia nak murih, nak gapo tu Allah alam lah. Tapi tidak jadi manek sekira dia jadi anak seorang saat ni. Kerana bila dia saat ni jadi anak seorang saat ni, maka pada ketika tu sabit nasab, bila sabit nasab, bila mati pak dia ada hak dia orang panggil sebagai warathah. Itulah saja wallahu alam. Selama barauli yang lukun untuk main lama, kita duk bela anak orang lain. Dah. Kita duk bela anak orang lain. Adakah jatuh esmaya? Nak jatuh esmaya ni, ia kena turun sabit nasab dengan kita. Tak jatuh esmaya ni, adik-beradik ni kena sabit nasab. Maka dia tak ada nasab. Bukan anak kita, bukan adik-beradik kita. Maka pada ketika tu, tak adik. Tak adik itu tak boleh. Itulah lebih kurangnya. Itu dah. Nur Hawa. Nur Hawa ni cahaya Hawa. Hawa ni isteri kepada Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa. Hawa. Dah itulah. Siapa ada soalan lagi, sila reh. Kalau tak ada soalan dah, maka itulah saja pada hari inilah. Mohon buat kita insya-Allah yang mana telah masuk, maka jangan terlupa klik like, klik follow lah. Lepas tu pula kod like, kod titam dah. Jangan terlupa. Kalau orang tu belum lagi belum lagi masuk, tak pernah masuk lagi lah. Baba เลือดหลังคลอด60 วันเลือดมาไม่หยุด Darah yang keluar selepas daripada 60 hari. Maka darah yang keluar lepas dan 60 hari ini dikirakan istihadah. Dikirakan darah istihadah, iaitu darah penyakit. Kerana sekurang-kurang darah nifas, iaitu sekali tu baik dan sebanyak-banyak 60 hari. Boleh 40 atau 30 lebih. Maka
Hal lebih 16 tu istihadah. Bila istihadah wajib kita kena mandi lah. Siapa lebih 16 hari kita kena mandi. Mandi. Kamar dia sudah mandi siap, kena tunggu masuk waktu. Bila masuk waktu Zuhur contohnya, maka kita kena basuh. Kemaluan kita, farak kita kena basuh. Kemudian kita ambil pak namai atau khirqah. Dah, pak namai itu tutup, ambil kotak tepek, kita ambil wuduk. Ambil wuduk kita kena semaya fardu selalu. Kemudian kita boleh semaya sunat, boleh baca Quran. Selagi mana kita tak ketuk, tak berak kok. Itulah. Lepas tu, bila masuk waktu pula, boleh semaya fardu sekali itu saja. Masuk waktu pula, maka kita buat supaya itu pula lah. Luk cantai ngandai luk ลี้ยง ชายอยากรู้ว่าน้ำละหมาดตกไหม ลูกฉันแต่งงาน anak saya nikah ได้ลูกเลี้ยงชาย anak apa ได้ลูกเลี้ยงni apa anak tiri ke apa nah anak saya tak faham tu nah anak maksudnya anak tiri ke apa anak kalau anak tiri kita nikah aku ya boleh anak pula tok laki ni tak tahu nah daripada anak tiri hak yang jimuk dengan mak dia dah ni tu tapi kan saya tak tahu maksud ke apa ni. Ni dia kata apa ni, anak tak mengaku tu jadi pok. Tak. Sebab apa? Sebab pok tu baik kain kelajak, duk tak boleh. Bila nak duk tak boleh ni bab lain pula lah. Orang panggil bila nak duk tak boleh kerana baik kain kelajak apa takut nak duk, maka pada ketika tu boleh lah kita tubik. Kan dalam Islam ni boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan duduk dalam binasaan. Lepas tu pula la darara wala dirar. Tu bab lain tapi ibu bapa ya baikkan apa tu baik wajib kita kena buat benda, kena muamalah. Kita kena buat baik pada dia. Tuhan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Kena buat molek semata pada dia. Hukum tu baik tu bila dia baikkan pelajar nak duduk tak alih tu tak apa. Dan nak hidup semana, dia baikkan telajaknya. Tapi pergi ngaku atau pergi royak atau dia bukan pok tu tak boleh. Itu haram banyak uquq al-walidain. Neraka tu. Kita dengan kakak ipar jatuh semaya ke tak? Kakak ipar tak kena enak kita. Abai ipar, adik ipar ni tak kena rena. Jatuh semaya tepuh aurah dia kena tutup. Tu banyak tu kakak ipar dengan adik ipar. Duk buat main-main tak boleh tu. Dia bukan kakak kita. Tapi dia boleh dengan kakak kita, adik kita. Maka pada ketika tu hanya kita tu. Tak boleh. Haram tengok aurah dia ke apa semua. Duk sekali dengan dia apa tak boleh. Mak mutu dia pun sepatu juga. Nak beli mutu hari ke apa? Belilah hari ke apa pun. Tak apa beli mutu ni. Hari kita nak beli hari ke apa tak apa. Boleh insyaAllah. Kalau boleh tak beli hari Senin. Beli hari Rabu. Tak apa hari Khamis insyaAllah. Dan sujud akhir kita berdoa. Doa bahasa Arab tapi doa oleh hati. Baca doa ni mulut lah. Baca doa je mulut. Itulah. Kin khao sahur poso sunat. Kin set. Buan pak set. Kun azan podi. Selamat posoได้ไหม Bayar tak bayar tu rumah kita ni. Kena kira sini. Ya waktu ni kena kira atau masuk waktu. Kena kira dah. Bila masuk waktu subuh, pukul berapa? Nak tengok jazz itu. Bayar rumah kita kadang-kadang lama. Nak tengok bila masuk waktu, kalulah kita siap sudah lepas pada masuk waktu, maka tak apa, apa ni belum ada masuk waktu, tak apa.
Dah kita makan apa, tak ada masuk waktu subuh lagi tak apa. Kita boleh tak puasa mari istihadah bangin. Jaga istihadah boleh puasa. Tak apa. Semaya sunat sebelum zuhur. Nak semaya sunat apa rakaat? Ini bagi tahajud, buat dua-dua. Salatul lail masna. Semaya dua-dua. Bapa daging gerbek dan daging hak akikah anak boleh dimakan tak? Daging gerbek, daging akikah boleh makan tak? Kalau bukan nazar, bukan ta'yin. Maka boleh kita makan sunat, kita makan daging gerbek, sikit sekali makan atau dua kali makan. Kalau kita periksa cara boleh mak kita tak semaya saat ni, jadi ngupak tak. Mak kita tak semaya, kita duk kira kecek dengan anak kita, dengan mak, dengan waris kita tak. Jadi ngupak tak ada ngupak tu, kita duk kira panggil. Jangan duk kata dia, duk buka rahsia dia, wala talmizu anfusakum. Itu tak boleh lah. Dah banyak tu lah hari ni. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah jangan terlupa kod titam, kod like semualah insyaAllah. Itulah saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.